Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyil kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami'il qubur al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamimna bil khair, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertamanya dan utamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat sama-sama kita bertemu lagi pada minggu ini dalam siri kelas mingguan kita, ya. Baik. Okey, Kitabul Janaiz, ya. Kitab nak ceritakan masalah janaiz. Baik, lihat nombor 2 kat tepi tu. Bermula jenazah itu nama bagi mayat yang di dalam tanggungan. Dia bila tak mandi tak kapan, orang panggil mayat. Bila mandi kapan, masuk dalam keranda, baru dipanggil jenazah. Tu istilah penggunaan bahasa atau kata, ya. Dan jika tiada di dalamnya mayat, maka tiada dinamakan jenazah, hanya dinamai sarir ataupun katil. Kosonglah tempat tanggungan mayat tadi tu. Ini dari sudut istilah, ya, istilah. Dan sunat menyebutkan mati dengan lidah dan hati. Untuk kita yang hidup sekarang ni, kena banyakkan ingat kepada mati, sama ada kita sebut dengan lidah ataupun sentiasa ingat dalam hati. Ini cerita dia. Supaya bila kita sentiasa ingat kepada mati, persediaan ke arah mati tu kita beringat. Mana kita dapat buat. Jangan kita duduk seronok manjangkan. Sebab tu saya dulu bagi kuliah, mana-mana pergi ingat kepada mati. Ya, pergi shopping kat CS, ingat pada mati. Ya, pergi kat Giant sana pun ingat pada mati. Tak nak seronok sangat. Sebab benda ni penting. Dan tuan kitab ni tulis di awal tu, ya, menyebutkan mati dengan lidah dan hati itu sunat. Dan orang yang sakit itu terlebih ditututi daripada yang lainnya. Jadi jangan faham sakit sini terlantar kat hospital sahaja. Seandainya Allah uji kita dengan bersin sersema sekalipun, atau sakit gigi sekalipun, atau sakit kepala sekalipun, perlu ingat kepada mati. Sebab itu merupakan bibit-bibit permulaan. Ingat, dia tak kira usia muda atau tua. Tu kena ingat. Sebab tu dia kata keutamaan. Ya, kalau boleh berzikir, ya, ingat pada Allah ketika kita sakit tu. Dan hendaklah orang yang sakit membaik sangkanya dengan Tuhannya dan diampun dosanya. Sebab tu saya selalu pesan, sakit ni kita kena gambarkan sebagai bunga kasih Allah pada kita. Bukan Tuhan nak dera kita. Anggap bunga kasih Allah. Maknanya kita sangka baik dengan Allah. Tentu ada hikmah yang tersembunyi di sebalik kesakitan tadi. Antaranya bila sakit, saudara mara yang jauh yang tak pernah datang pun akan datang. Itu antara hikmah. Jadi dapat wujudkan hubungan silaturahim. Nampak? Itu hikmah sakit. Dan sakit juga yang saya perasan kerap kali kita mudah ingat pada Allah. Sebab tu bila kita ziarah orang di hospital kan, kita tanya, dia tidak lekang mulutnya sentiasa menyebut Allah.
Sakit pakcik, Allah, sakit. Allah dulu dia akan sebut. Maknanya dia akan ingat pada Allah dulu. Itu situasi dia. Dan sunat nombor 3, ada nombor 3 di situ ditalqinkan yang muhtadir akan la ilaha illallah. Muhtadir orang yang hadir lah, orang yang datang lihat jenazah, orang yang nak meninggal tadi, orang sakit tadi, kita ajar la ilaha illallah. Dan tiada sunat ditambahkan Muhammadur Rasulullah. Tak payah Muhammad, hanya la ilaha illallah. Hatta sampai ke akhir nyawa, kalau boleh sebut Allah, Allah pun jadilah. Yang penting kalimah Allah tu dapat diucapkan. Okey, itu sunat ditalqinkan, disebut begitu. Lihat nombor 3 tepi tu tuan-tuan, tepi tu dia kata qauluhu ditalqinkan la ilaha illallah, dan jika ada ia kanak-kanak yang mumayyiz sekalipun, walaupun budak-budak sekalipun, kita disunatkan ajar la ilaha illallah. Sebut juga walaupun dia mumayyiz, belum balik, kira tak ada hukum taklif. Tapi syarak mengajar, bukan sebenarnya tuan-tuan ajar pesakit satu, tapi iktibar kepada yang ziarah itu, yang melihat itu, betapa pentingnya kita mengajar orang yang sakit, kita talqinkan dengan la ilaha illallah, melazimi. Baik. Dan sunat dan tiada sunat ditambahkan Rasulullah, yang tentunya bahawa jangan mendatangi kemudian daripadanya dengan perkataan sekali-kali, dan jika Quran dan zikir sekalipun. Maknanya di ketika itu hanya boleh gunakan lafaz la ilaha illallah kepada si pesakit yang dalam keadaan kita katakan nazak lah, yang harapan untuk sembuh tu mungkin tipis. Tapi bagaimanapun tuan-tuan dan puan, ini semua kerja Allah Ta'ala. Pengalaman saya baru ni, seorang pesakit bila saya rawat, doktor kata 6 bulan je boleh hidup. Mak ni menangis. Dia kena ketumbuhan di saraf otak menyebabkan sistem badan lumpuh semua. Jadi OKU, habis mulut herak semua jalan sengit. Tapi kita katakan ini semua ketentuan Allah. Kalau ajal belum sampai, walaupun doktor kata 6 bulan, semalam datang berjalan cantik, cakap sembang eloknya, dah sembuh. Itu yang 6 bulan. Maknanya di sini semua kerja Tuhan. Jangkaan ilmu manusia setakat itulah berdasarkan ilmu doktor. Tadi dia kata kalau macam ni dah ganggu sistem saraf, habis jam. Tapi pada pandangan kita berpegang pada firman Allah, hadis Nabi, innallaha la yanzilu da'an illa wa nazilu ma'ahu dawaun. Allah tak akan turunkan penyakit melainkan turun bersamanya penawar. Sebab itu saya yakin sangat, dan bila saya rawat, alhamdulillah. Jadi di sini maknanya bila lihat pesakit tadi, yang sunat kita ajarlah. Tapi bila ajar tak sampai, okey, kan? Maknanya boleh. Sunat ajar kita ajar, benda tu zikir. Dan sunat dibaca padanya surah Yasin. Ini memang ada hadis Nabi, laqinu mautakum Yasin. Memang ada hadis Nabi. Maka kita baca Yasin. Sebab tu orang sakit kan diminta baca Yasin. Betul lah tu, bukan salah memang itu pun tuntutan. Cuma baca dia, pesan guru saya Harun Din, dia pesan baca jangan gopoh, kena baca betul-betul tartil. Yasin wal Quranil Hakim. Kami pernah buat di hospital, dia punya apa nama, kan di hospital dia ada mesin hak ni kan, waktu tu bila kita baca Yasin tuan, boleh nampak dia punya kematian tadi tu tak ada yang kasar, dia lembut akhirnya habis. Itu proof scientifically. Pengalaman guru saya Ustaz Rondin, kita buat di hospital. Sebab nak tengok betul tak Yasin tadi ni memberi syafaat kepada orang yang nak meninggal tadi bila kita baca. Betul tuan-tuan. Dia tak ada yang kadang-kadang kita lihat dia kan laju kan, tak kan. Ni tak. Dia ni slow. Yang ni yang kita panggil peacefully ending dalam bahasa seorang orang putih tu. Akhbar Astara selalu tuliskan, kalau yang bukan Islam mati kan, dia ni sudah meninggal pass away peacefully. Tak peace pun orang kafir kan, nak peace macam mana? Tapi nak ceritanya peacefully tu macam ni lah. Tu yang saya katakan,
Kalau baca Yasin pada pesakit, minta baca dengan betul-betul tartil. InsyaAllah nampak kesan. Ini proof di hospital yang kita buat. Maka kita buat begitu juga pada pesakit kita yang nak meninggal ataupun yang nazak, baca dengan tartil, insya-Allah. Yakin yakin. Baik. Dan sunat pula dibaca surah Ar-Ra'd kerana ia memudahkan keluar roh. Ni mungkin baru ngaji kot hari ni kan. Selama dengar Yasin lah. Jadi bila kita mengaji hari ni boleh tukar sama ada nak buat surah Yasin ataupun baca surah Ar-Ra'd. Sebab Ar-Ra'd ni khasiatnya mudah roh tu keluar daripada badan. Tak adalah seksa sangat daripada kaki sejuk keluar perlahan-lahan. Kan? Anakan Nabi pun dah kata sakit. Kan? Seksanya malaikat punya baik tarik tu. Apakah kita orang biasa kan? Tapi dengan asbab kalau kita baca surah Ar-Ra'd ni, maka mudah-mudahan Allah permudahkan proses keluarnya roh daripada badan kita. Kita tuan-tuan tak dapat rasa sebab kita tak pernah merasai. Dia hanya sekali je seumur hidup. Jadi tak tahu nak bayang macam mana. Betul? Hanya bila dah habis. Nak cakap macam mana? Tak ada orang yang mati boleh balik cerita pada orang yang hidup. Tak ada. Sebab tu panduan di sini yang jadikan untuk kita buat panduan. Baik. Satu surah. Tak banyak mana pun, dia bukan Yasin tak? Dan apabila tahqiqlah matinya dengan nyata, sesuatu daripada beberapa tandanya wajiblah dikerjakan baginya 4 perkara. Bila dah confirm meninggal, cek nadi dekat tangan, dah tak ada bunyi kan? Okey, tengok dekat tengkok pun dah tak ada derupan, pernafasan doktor pun dah cek dah sah bahawa si fulan ni telah meninggal dunia. Maka bagi orang Islam wajib kita buat Ar-Ra'd. Wajib kita buat 4 perkara, iaitu memandikan dia, mengkafankan dia, sembahyang atasnya, dan menanamkan dia. Ini pada mayat yang muslim. Ingat ya, 4 perkara ni orang hidup kena buat pada orang mati. Memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan, dan menanamkan ataupun mengkebumikan. Ya, 4 benda ni lah. Makruf lah, kita makruf dalam masyarakat kita. Cuma dalam ni kita belajar. Kita belajar apa yang syarak tetapkan. Baik. Pada mayat yang muslim, yang lain daripada muhrim, maksudnya yang pakai ihram. Ni ada pengecualian yang pakai ihram dan yang mati syahid, dan anak yang guguran, yang mati gugur. Okey. Ni pengecualian dia akan ceritalah di sini. Okey. Yang tadi tu secara umum. Okey. Sebab bagi mati syahid lain kaedahnya. Orang yang muhrim, dalam musim haji pula lain pula kaedah dia. Okey. Adalah beberapa penambahan dan pengurangan. Baik. Adapun mayat yang kafir, maka haram sembahyang atasnya. Lagi tiada sah, sama ada kafir harbi ataupun kafir zimmi. Dan harus memandikan keduanya. Mandi itu harus. Tapi sembahyang tak boleh, bahkan tidak sah. Sama ada kafir harbi atau kafir zimmi. Tahukah harbi zimmi ni apa dia? Kafir harbi, kafir yang berpotensi untuk menyerang Islam. Tak tahulah kat Malaysia macam mana. Berpotensi untuk menghina Islam, menjatuhkan Islam, memerangi Islam. Ini kafir harbi. Kalau kafir zimmi, dia duduk dalam negara Islam, dia taat pada pemerintah Islam, dia ikut peraturan dan undang-undang yang ada dalam negara Islam, itu kafir zimmi. Okey. Dalam konteks kita hari ini, maknanya saya pun tak boleh nak hukum kat Malaysia ni kalau yang Cina-nya itu adakah dikira sebagai zimmi ataupun harbi. Nampak sekarang ni nampak macam agak-agak kita katakan melampau lah. Tuan-tuan boleh nampak sini dalam kita divariekan ini nak hukum macam mana dia orang ni Baik.
Makna di sudut mayatnya itu hanya harus mandi je lah kalau nak mandikan dia. Tapi dia orang berislam kafir lah. Baik. Cuma di sini dan wajib. Okey, dan wajib mengkafankan zimmi dan tanamkan dia, dan umpamanya mukmin dan muahid yang lahat dan tiada wajib mengkafankan dan menanamkan kafir harbi. Yang ni ada perbezaan pandangan. Cuma dalam kitab ni dia kata wajib mengkafankan kafir zimmi. Wallahu alam, wajib tu macam mana tahap wajib dia. Sebab dalam pandangan ulama ni dia anggap ada wajib membawa kepada wajib yang betul-betul kena buat. Ada yang wajib yang tidak katakan tidak betul-betul kena buat. Sebagai contoh macam Nabi sebut kan, kita katakan Nabi kata apa nama? Saya pernah sebut hari ini minggu lepas. Sumu li ru'yatih, sebagai contoh. Berpuasalah kamu setelah kamu melihat anak bulan. Ini perintah yang wajib. Tapi sekarang bila teknologi berubah, wajib tadi yang tengok anak bulan, kita dah tukar kepada ru'yah, kepada kiraan falak dan sebagainya. Tapi anak bulan tetap dilihat lagi, sebab ini perintah wajib. Ada juga perintah yang nampak fi'il amar wajib, tapi tak sampai wajib yang betul-betul kena buat. Macam hadis saya sebut minyak zaitun lah, kulu az-zaitun wa dahinu bih. Minumlah kamu minyak zaitun dan berlumur dengannya. Ini perintah juga, tapi tak sampai tahap wajib. Nampak tak? Begitu juga dalam kitab ni, bila ulama ni menulis, mungkin ada pandangan lain yang saya pun baru perasan hari ini, yang dia kata wajib mengkafankan. Mungkin kapan di sini tak macam kapan kita lah, mungkin balut tubuh gitulah kot, wallahu alam. Dan mungkin kalau tak ada adik-beradik dia, kalau pemerintah yang handle benda ni, kemungkinan. Okey, baik. Dan tiada wajib mengkapankan dan menanamkan kafir harbi dan yang murtad, bahkan harus jua seperti memandinya, dan harus pula diserukan anjing atas bangkai keduanya. Tetapi jika mudarat manusia dengan bau keduanya, wajib dikebumikan, dikambuskan keduanya. Kafir harbi penghinaannya cukup hebat Islam letakkan di sini, sebab engkau memerangi Islam. Mayat ni bukan sakat ni, bahkan dia kata lempar bagi makan je. Lempar bagi makan pakai tahap tu. Cuma dia kata kalau mudarat bau busuk tu, kambus. Dia tak kata tanam dia kata kambus. Nampak bahasa sini? Menggambarkan bahawa bila lihat harbi perang kita, musuh kita lah. Kalau kita dalam konteks dunia hari ni, dalam bentuk global, Israel tu lah, Amerika tu lah. Dalam konteks Malaysia, kita fikir sendirilah. Nampak tak? Itu pandangan Islam pada mayat kafir harbi. Bukan setakat tak payah mandi, tak payah buat apa, bahkan biar bagi makan. Tahap tu, sebab engkau memerangi Islam. Jadi benda ni berlaku tak kira pada kafir ke, pada munafik ke. Kalau memerangi Islam, patutnya kena buat begitu. Okay. Ini kitab yang menyebutnya ya. Baik. Dan adapun yang muhrim, yang pakai ihram tu yang pakai ihram, apabila dikapankan jangan ditutup akan kepalanya jika laki-laki. Dia kita balut ke ihram macam mana dia ihram haji macam tu lah. Kepala tak payah tutup. Kalau hak orang biasa tutup kepala kan, kita ikat semua. Tapi yang orang ihram haji tak payah. Dia kata tutup kepala, jangan tutup. So balut yang ihram tu balut bagi habis je. Kalau kita ihram nampak tangan sebelah, tapi ini balut bagi habis. Cuma kepala tak payah tutup. Kalau kategori meninggal di Mekah pada ibadat haji. Ya, haji. Ihram. Menteri. Dan jangan ditutupkan mukanya jika perempuan, dan jangan disentuhnya bau-bauan. Itu je agak beza sikit dengan kita. Maknanya yang dalam ihram haji, bagi laki-laki tak payah tutup kepala, balut gitu je dengan ihram itu. Perempuan pula tak payah tutup muka, tutup kepala tapi muka tak payah tutup. Dan dia tak bagi letak bau-bauan. Kita yang biasa letak kan, kita letak minyak atar semua kan, itu orang awam. Ini cerita di ihram haji, mati ketika buat ihram. Jangan salah faham pula.
Sekali jadi debat kat viral pula, satu isu pula lagi. Jenuh nak menjawabnya. Okey, ini untuk orang ihram haji. Baik. Okey. Biasa tabung haji dah mahir lah bab macam ni, dia orang dah khusus. Adapun yang mati syahid berperang dengan kafir, maka tiada wajib dimandikan dia dan tiada wajib disembahyang atasnya. Bahkan haram keduanya, lagi tiada sah sembahyangnya. Hanya wajib mengkapankan dia dan menanamkan dia, dan yang aulanya dikapankan dia dengan kainnya yang berlumur dengan darahnya itu. Aula tu mana yang lebih utama, yang lebih baik, yang terbaik. Itu dipanggil aula. Bahasa Arab, kata belajar bahasa Arab, akan belajar bahasa Arab lagi kan? Ada kelas kan? Saya dengar ada kursus ikut ya, aula. Saya rasa aula kita gunalah bahasa Melayu kan? Dan aulanya dia lebih baik, lebih utama, yang utama. Dia biasa dalam bahasa Melayu, bila bunyilah kita Arab pelik sedangkan kita pinjam lebih kurang 2000 patah perkataan bahasa Arab yang kita pinjam jadi bahasa Melayu, yang kita guna hari-hari. Cuma kita tak perasan yang kita duk cakap Arab hari-hari. Ya, kursi Arab. Tu kalau belajar tak boleh tu heran tu, sebab kita guna hari-hari cakap tu. Cuma bahasa tu ditukar sikit bunyi dia. Baik. Dan adapun anak yang guguran, ni mati gugur ya, yang belum sempurna bulannya, lagi tiada diketahui akan hidupnya dengan berteriak atau bergerak atau bernafas, lagi belum nyata kejadiannya, maka tiada wajib padanya sesuatu, bahkan haram sembahyang atasnya. Ni hak gugur, keguguran yang tak ada nampak apa-apa sifat ke semua, ketulang kecil, kita tak nampak apa-apa lah, bunyi teriak apa-apa tak, tak cukup sifat lah kita katakan. Maka tak payah duk sembahyang pun, jadi bungkus-bungkus tanam je lah. Dan sunat dibungkuskan dia dengan kain dan tanamkan dia, dan harus diberikan dia bagi kucing dan umpamanya. Tapi kita tak nak buat lah, harus je. Cuma jahat di sudut adab lah, sebab dia tak nampak fizikal. Macam keturunan darah kan gugur kan. Jadi dia kata harus, tapi sudut adab tak elok lah. Hukum tu harus je lah, sebab tak nampak jasad. Dia macam ketulang biasa. Jadi kita bungkus-bungkus tanam gitu je lah. Sebab kita walaupun ada hukum, tapi kita tengok juga dengan adab. Adat dan adab, kesesuaian. Tanam, kalau kita di Malaysia ni strategi, kita dah ada kawasan tempat tanam mayat dikubur lah. Ada kalanya tengoklah, sebab dia bukan dia bentuk ni masjid ke mana, tanam je dah, bungkus tanam ya, tak ada masalah. Maka jika diketahui akan hidupnya dengan nyata salah suatu daripada tanda yang tersebut itu, maka hukumnya seperti yang besar. Maka wajib dimandikan dan dikapankan dan disembahyangkan dan ditanamkan dia. Ini cerita keguguran tetapi sempurna. Nampak kes yang pertama tadi keguguran tapi tak sempurna sifat. Kalau keguguran sempurna sifat, mungkin perut 7 bulan, kan tak tahu rana mati dalam perut dan sebagainya, maka hukumnya samalah, kena mandi, kena kapan semualah. Buat macam ni, macam biasalah. Okey. Apa dia? Sembahyang kan dia tulis ni. Nampak tak tu? Maka hukumnya seperti yang besar, yang dewasa lah maksudnya, yang ni, maka wajib dimandikan, dikapankan dan disembahyangkan dan ditanamkan, kerana yakin hidupnya dan mati ia kemudian daripadanya. Faham tak? Maksud sini, kita duk pergi cek di hospital kan, bila doktor scan tu kan nampak bayi tu bergerak-gerak, itu kira hidup lah tu, cuma hidup alam rahim. Ni maksud ni, kita dah yakin memang hidup, tiba-tiba kok lemah air ke apa semua, meninggal, kira dah sempurna sifat. Tu maksud tuan kitab ni. Jangan kita faham tengok hidup beranak, hidup lu, lepas tu baru mati. Ya, tu kategori memang sah, kategori sempurna betul.
Ini keadaan dia cerita bab keguguran tadi. Kira kematian dalam kandungan termasuklah. Biasa kalau 6 bulan 7 bulan dah nampak sifat, dah nampak degupan jantung, doktor katakan ni jantung sihat kan. Siapa pernah mengandung test tu tahulah. Okey, doktor beritahu. Itu yang maksud di sini. Maka kalau meninggal kena operate dan sebagainya kan, buat macam biasa balik. Dan jika zahir kejadiannya jua, maka wajib dimandikan dia dan dikafankan dia dan ditanamkan dia dengan tiada sembahyang atasnya. Ini untuk kes apa ni? Cuba lihat balik. Maka wajib dimandikan dan dikafankan dan disembayangkan, ditanamkan dia kerana yakin hidupnya dan mati ia kemudian daripadanya. Dan jika zahir kejadiannya jua, maka wajib dimandikan dan dikafankan dia dan ditanamkan dia dengan tiada sembahyang. Keadaan ketiga, zahir kejadian, maknanya nampak bentuk rupa manusia dalam perut, dan bila cek-cek tengok dia tidak ada unsur hidup, maknanya memang mati dalam perut, mati dalam keadaan kita katakan tak tahu sebab apa, wallahualam, kerja Tuhan. Maka sembahyang tak payah, cuma kena mandi kapan terus tanam. Ini pengalaman saya sendiri, saya pernah mandikan budak bayi macam ni di Subang dulu. Okey. Jadi kita tak mandikan, kita tak sembahyang, kita cuma mandikan, bungkus kapan elok, lepas tu pergi tanam. Sebab orang budak-budak ni dia bukan ada dosa, bersih, bahkan akan menjadi pelayan dalam syurga besok. Budak-budak yang mati dalam perut, saya pernah belajar, guru saya kata, tak tahu lah, mungkin ada hadis, akan menjadi pelayan kepada mak bapak ni kalau yang masuk syurga lah di akhirat besok. Jadi itu kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada mereka yang diuji dengan kematian bayi dalam kandungan. Ada hikmah, tu saya katakan kan, hikmah yang kita tak nampak, tapi kadang-kadang benda tu berlaku selepas kita mati besok. Anak tu akan berkhidmat kepada kita balik, Allah ganti balik. Itu Allah Maha Adil ya. Kadang-kadang kita tak perasan, tak nampak ya. Baik. Apa dia? Dia serupa hukum ni, dia tak cerita luar nikah dalam nikah. Ini cerita isu kematian. Hukum bayi tu dia dapat hak yang sama. Dia cuma isu nikah luar nikah ni isu pusaka. Tu je pun. Biasanya isu pusaka lah dengan isu nasab. Dua benda yang berkait. Isu kalau kes zuriat anak luar nikah ni, isu perkahwinan dia nanti, wali dia kan cukup tak cukup 6 bulan tak jadi wali sebagainya, itu persoalan lain ya. Itu melibatkan hukum bab lain, hukum bab zina hukum bab zina. So status anak macam mana. Baik. Adapun muka surat sebelah, adapun anak yang gugur kemudian daripada sudah sempurna bulannya, maka hukumnya seperti yang besar. Maknanya macam tadilah ya, gugur tapi sempurna sifat semua. Tengok dalam skrin waktu dijumpa doktor, sihat, hidup, tiba-tiba meninggal dalam perut, maka hukumnya samalah kalau sempurna sifat ya. Sama seperti besar. Besar tu sini ialah untuk yang dewasa. Ini kata Syekh Ramli ya, Syekh Ramli. Kata Syekh Ramli, manakala sampai ia 6 bulan, wajib padanya barang yang wajib pada yang besar, iaitu dikerjakan 4 perkara yang tersebut itu. Kata Syekh Ramli, ulama dalam mazhab Syafi'i kita ni, kalau bayi tadi cukup 6 bulan usia dia, maka dikira sempurna semua. Walaupun kita nampak cacat sikit, tapi dikira hukum sama macam dewasa. Bila meninggal, kena buat sama 4 tu. Itu kata Syekh Ramli. Bermula sekurang-kurangnya memandi. Kita masuk bab mandi ya. Bermula sekurang-kurangnya mandi akan mayat jika ia berjunub, atau umpamanya sekalipun meratakan badannya dengan air sekali yang satu jua, memadalah daripada junub dan daripada memandi kerana mati. Ini kes macam berlaku pada sahabat Nabi.
Menikah malam pertama, tiba-tiba dapat panggilan berperang, terus naik kuda pergi. Jadi pergi itu dalam keadaan dia tak sempat nak mandi wajib, tiba-tiba mati. Tapi sebab dia mati syahid lah. Cuma cerita di sini, kalau mati itu sebab berjunub, bila bersama dengan isteri contohnya, tiba-tiba subuh tu meninggal, tak sempat nak mandi, maka kata ulama di sini dalam kitab ni, memadai mandi mayat tu dia cover sekali mandi wajib. Tu maksud kitab ni, kira sekali lah, takkan nak mandi 2 kali kan. Sekali, memadai sekali tu kira mandi mayat, dan dikira juga mandi junub sebab dia meninggal. Itu sebab katakan tadi, ajal ni tak tentu kan, ajal tak tentu, dan biasanya tak ada orang yang dia terus mandi, tak ada. Dia akan rehat, tertidur, maka itu biasalah. Tiba-tiba sampai ajal dia, nak buat macam mana? Memang tak sempat nak mandi junub. Maka dalam keadaan begini, dikira mandi tadi dengan mandi mayat dikira bersama, kira sekali, dihukumkan boleh sekali. Itu dia katakan sekali, sekali yang satu jua. Sama. Dan akmalnya ni paling sempurna. Kalau tadi aula paling utama, akmal paling sempurna, afdal paling baik. Bahasa Arab sikit hari ni, yang nama a tu semua paling. Paling. Atwal paling panjang, asdaq paling benar. Dia macam-macam lah bahasa Arab nanti. Baik. Dan akmalnya bahawa dimandikan dia dalam khalwah. Khalwah ni secara bersendirian lah, ada bilik lah, tak adalah mandi tengah gitu. Macam kita kan ada bilik mandi, itu memang begitulah syarat dia. Itu paling sempurna. Dan pada bajunya yang buruk atas tempat yang tinggi dengan air yang sejuk, melainkan kerana hajat, dan bahawa mendudukkan dia oleh mandi. Ini zaman dulu, sebelum ada orang buat kan tempat mandi jenazah tu kan dia buat. Dulu kan kita terpaksa pegang semua. Jadi dalam kitab ni dia ajar cara mandi zaman dulu punya, dudukkan jenazah dan sebagainya. Jadi pakai kain. Saya rasa yang ni kalau kita detail pun mungkin tak nak faham, tapi tengok realiti, dia kena praktikal. Sebab bukan semua orang boleh mandi jenazah, tuan-tuan. Jangan. Ada yang dikatakan badi tu, ada kawan saya seorang tu, dia tukang mandi mayat, dia tengah mandi, tiba-tiba tangan mayat tu pak kena dia. Ni lah, bukan ni, tapi sejak hari tu dia fobia sampai sekarang. Dia berhenti jawatan mandi mayat tu, dia tak boleh. Dia jadi dikatakan badi mayat lah. Tapi nak ceritanya bukan semua orang, tuan-tuan. Hanya yang biasa je. Saya first time dulu tidur tak lena sampai ke sudah, sampai ke pagi. Dah lah tanam waktu maghrib dekat Subang. Itu semua pengalaman. Jadi maknanya dia bukan semua orang. Sebab tu cerita ni kita boleh belajar, tapi nak buat betul-betul kena orang yang jiwa kental. Tambah kalau mandikan mayat yang aksiden ni apa lagi lah. Saya kenal seorang doktor pakar ni, Ustaz Tun Aminah, Dr. Nur Syahidah, perempuan, tuan-tuan. Dia jabatan patologi yang duk bedah orang, tengok tisu-tisu kulit-kulit tu, dia bedah mayat. Doktor muda ni, saya tanya dia main rumah saya, baru dapat anak pun ni, 18 tahun kahwin, baru dapat anak 16 tahun. Jadi kata doktor tak rasa ni kan perempuan kan. Dia kata mula-mula 2 bulan lebih sampai jumpa ustaz-ustaz lah, minta air penawar semua, tak boleh, tak tahan. Tidur malam macam-macam. Dia biasalah kan perempuan. Tapi sekarang dia kata dah biasa dah, tak kisahlah sekarang ni. Kalau datanglah mayat jenis apa pun, perempuan, umur 36, so dia boleh buat semua. Dia ni turih badan, tengok tisu. Kerja perempuan, biasa kita kerja lelaki-lelaki kan, tapi sebab dah biasa. Tapi nak sebelum biasa ini dah luar biasa banyak dah lah sebelum biasa ni. Jadi maknanya kena kegentalan jiwa tu kuat. Bukan senang sebab tu cerita mandi ni memang agak bukan kata menakutkan. Hanya orang tertentu je boleh. Sebab tu di masjid bila jenazah tak ramai, pembantu dah 2-3 orang, dia tak boleh semua.
habis orang pelapis yang akan ambil, sebab dia melibatkan kekuatan ni. Sebab cerita kita takut dia terbayang kan, nak tidur terbayang. Bayang, sudah, bayang tu mula tidur tak lena. Lepas itu sudah. Okey. Kita baca tengok ya. Dan akamannya bahawa dia mandikan dalam khalwah dan pada bajunya yang buruk atas tempat yang tinggi dengan air yang sejuk, melainkan kerana hajat, dan bahawa mendudukkan oleh yang mandi cenderung kepada belakangnya dan menghantarkan tangan kanannya atas belikatnya dan ibu tangannya pada lubang tengkuknya dan disandarkan belakangnya dengan kepala lututnya. Dulu orang buat macam ni lah ni tuan-tuan. Dia gitu. Kalau ni dia agak sini, lalu aku tu. Dia letak macam ni. Dirikan dia, dudukkan dia, sebab tak ada ni kan. Pakat pegang. Okey. Jadi dia tak bangunkan, dia dudukkan, tapi macam sengit gitu. Dia kata kepala tu dia macam ni sikit lah. Dia tak ada tunduk itu sangat. Jadi tangan tu dia orang pegang macam tu. Okey. Cuma sunat dia kalau boleh sebelum jenazah tu kita buat gini dulu. Kita bagi dia lembut sendi dia. Ramai orang tak buat ni, saya tengok. Okey, lembutkan sendi dia, kita tak macam ni kan. Sebab dia bila lama, sebab tu sunat kita segerakan. Bila lama dia keras. Tu tujuan kita buat gitu, nak bagi dia lembut balik. Dia punya sendi tu. Betul, sebab darah dah ni. Cerita senang faham, malaikat yang menjaga kita tu dah keluar daripada kita semua. Yang jaga saluran darah, yang jaga keluar masuk sistem dalam badan semua, malaikat yang jaga semua dah pergi. Jadi habis. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, yang nak meninggal, yang sakit teruk, dia akan sihat sehari dua. Perasan tak? Kan kita kata, lega dah ni, rupanya kawan nak pergi dah. 2 hari tu dia makan lalu semua. Sebab malaikat yang jaga tu dah ambil duty, dah off duty, semua pakat pergi. Jadi dia akan balik pada normal balik. So dia makan dulu semualah. So yang last pergi tu, yang jaga bahagian kita katakan aliran darah, jantung semua pergi, barulah malaikat maut datang. Jadi itu biasalah. Sebab tu kita jangan pelik ya, orang nak meninggal kita nampak macam sihat. Biasa dalam 4 hari lah, 3 hari atau 4 hari kita nampak dia sihat sangat. Kita pun seronok kan. Sebenarnya kawan sihat tu sihat nak pergi dah. Tu kena faham, memang bahasanya begitu. Dalam kehidupan kita. Yang penting bekalan dia, bekalan dia yang penting tu. Baik. Dan disandarkan belakangnya dengan kepala lututnya yang kanan dan melalui akan tangan kirinya atas perutnya dan mubalaghah supaya keluar daripadanya barang yang lebih-lebih daripada najis. Ya, kita duk ni. Kita duk tekan bagi keluar dia punya najis di usus. Usus yang besar ya, yang 12 meter, yang 5 meter panjang tu. Yang tu yang najis yang terlekat, sebab usus kecil susah. Yang besar tu yang ke arah dubur tu, itu yang ditekankan. Ditekankan supaya keluar semua najis-najis ya. Kemudian dilentangkan dia dan dibasuh dengan perca kain atas tangannya yang kiri akan duburnya dan kubulnya. Okey? Kan kalau perasan kita ambil kain, kita contoh, Allah, mana siapa ada kain? Ni semua makanan. Ni semua makanan. Jadi kain perca tu okey, contoh gini, tangan kiri ya, sini kita buat gitu kan. Jadi kita korek di bawah duburnya tu. Tapi jangan kasar sangat ya, sebab saya pernah tengok dia orang tekan-tekan perut kasar, ada pernah saya jumpa. Jadi kena hormatlah mayat tadi. Kita korek, tapi guna tangan kiri ikat perca kain di ujung. Ni nampak besar sangat. Biasa kain putih tu, dekat ujung ni kita ikat gitu. Agak ujung kita ni. Gunakan jari ni lah ya. Untuk buang dia punya korek najis boleh keluar habis. Dia sebab lihat perbezaan, kadang-kadang kalau macam orang kafir meninggal ya tuan-tuan, dia bila malaikat maut rentak dia tak panggil tarik, dia rentak najis berterabur keluar tu. Sebab tu anak-anak beranak Cina jangan orang tunggu, dia lari. Siapa pernah tengok dia lari, bila dah tak ada pun dia main balik, dia baru sembuh habis. Malaikat dia tak panggil cabut ni, dia rentak.
mayat orang kafir. Cuba tengok. So ini benda-benda yang kita kena pelajari, tengok. Kita tak nak tengok kan. Anak-anak lari duduk kat luar, biar mati ke tu baru ni. Kita duk tengok semua elok dalam filem. Dalam filem elok dalam filem. Macam-macam sebab wasiat lagi dalam filem berlakon. Memang elok lah, bereal. Okey. Okey, dibasah dengan perca kain atas tangannya yang kiri dan akan duburnya dan kuburnya, kemudian dibalut perca kain yang lain dan menyucikan giginya dan 2 lubang hidungnya. Cuma lah ni dia pun guna cotton bud, ya, cuci kan, tak ada masalah asalkan boleh cuci ya. Dulu kita guna tu sumbat ya, cuci keluar lubang hidung dan sebagainya. Kemudian diambil air sembahyang akan dia, kemudian dibasuh kepalanya, maka janggutnya dan umpama daun bidara, air daun bidara, dan menyisir akan keduanya dengan sisir yang luas giginya. Sisir rambut tu yang agak luas giginya tu, sisir dia punya janggut, kalau ada janggut lah, sisir. Pendek kata, senang tuan-tuan, kalau nak baca habis ni kita ni, senang ceritanya, kita hias macam mana kita hias anak dara kita di rumah. Ya, kita hias tu. Sebab kita kena ingat, dia nak menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan, maka seelok-eloknya tu biar betul-betul nampak cantik. Ada kalangan kalau di pondok tu dia siap tulis lagi, umat Muhammad, dia tulis dengan dakwat. Di pondok-pondok dia tulis. Siapa yang pernah duduk pondok, kalau kata seorang ahli pondok meninggal, yang kecil-kecil, kita kata tulis umat Muhammad, tulis dengan dakwat, daun pandang ke apa tulis. Maksudnya, kata tok guru yang ngajar pendapat di pada masyarakat, nampak di dahi, ni umat Muhammad. Ni tok guru pondok selalu buat. Mungkin dia orang lebih alim pada kita, dia orang tahu. Saya cerita ni apa yang pengalaman lepas-lepas lah, saya duduk di pondok kan. Jadi maknanya dia tulis, lepas kapan semua tu nak tutup tu, dia akan tulis umat Muhammad. Tu dia buat isyarat lah, dia guna biasanya air daun pandan dia tulis umat Muhammad. Lepas tu baru ditutup dan diikat lah. Ya? Setengah dia guna celak Mekah tu. Dia tulis umat Muhammad. Terpulang lah, di sini dah moden ni orang tak buat, tapi di pondok-pondok kami lalui benda macam ni. Dan mungkin ada hikmah Tok Guru suruh buat. Ada tu, Tok Guru ni orang alim, dia orang tahu. Cuma dalam kitab dia tak tulis macam tu. Mungkin amalan ke benda yang dibuat, wallahualam. Okey. Baik, kita baca sampai habis pada mandi tu ya. Kepala luar gigi dan perlahan-lahan dan dikembalikan bulu-bulu yang gugur pada kapannya, kemudian dibasuh lambungnya yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian dipalingkan dia kepada lambungnya yang kiri, maka dibasuh lagi lambungnya yang kanan daripada barang yang mengiringi belakangnya hingga kepada kakinya, kemudian dipalingkan dia kepada pihaknya yang kanan, maka dibasuh akan yang kirinya seperti itu jua, maka sekalian ini dengan air daun bidara, kemudian dijiruskan dengan air, menghilangkan bekasnya daripada tengah kepalanya hingga kepada kakinya, kemudian diratakan tubuhnya dengan air benar, air biasalah ya, ditaruhkan padanya sedikit kapur barus, maka sekalian ini sekali mandi. Baik, yang kita lihat kita buat selama ni, bila kita setengah dia guna pipe terus, setengah saya tengok orang alim dia cedok dengan cebok, nawaitul ghusla ala hadzal mayyit, kalau perempuan ala hadzal mayyitah lillahi ta'ala, dia buat gitu. Ataupun lebih hormat, dia letak tangan dia lapik air tadi, dia letaklah ni. Banyak saya duduk tengok, sebab saya duduk tengok ramai, sebab kita tak nak campur lah, cuma macam-macam cara orang buat. Ada tu air paip je, terus imah tu air paip je, dia niat tu terus air paip. Ada yang lebih sopan, dia ambil cebok, dia jerus, dia lapik tangan dia, agar tidak menyakiti mayat tadi. So macam-macam dia punya ni. Tetapi itu dinamakan mandi juga, cuma di sudut adabnya lah ya, menyakiti tak menyakiti, kasar tak kasar perbuatan kita tadi ya. Memanglah dia tak rasa apa-apa, tapi itu di sudut adab, mana kita menghormati jenazah mayat tadi. Okey, baik. Okey, jadi kita berhenti di situ dulu.
pada dan tu ya, dan kita akan sambung lagi sebab cerita ni panjang. Ni cerita mandi belum tayamum mayat lagi dan sebagainya ya. Pada dan tu ya, pada dan. Dan disunatkan yang kedua tu. Kedua, ketiga tu ulangan air lah. Ulangan kita jurus air tadi tu. Allah. Ya. Yang tadi tu sekali je. Baik, kita sambung lagi pada minggu akan datang insya-Allah. Minggu depan saya ada lagi. Jadi baik itu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu daripada kelemahan yang ada pada saya sendiri. Aku qul astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hayatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.